dia mesti selaras. Mubtada dia kalau mufrad, khabar dia pun mufrad. Kalau kita nak jamakkan dia, orang-orang itu adalah orang yang didekatkan. Macam mana? Ulaika, inilah, ya, tak payah buat. Ulaika al-muqarrabun, ya, dah ada di situ. Maka ini untuk mufrad orang lelaki. Seorang orang itu ialah yang dihampirkan. Seorang. Dua orang lelaki itu ialah dua orang yang dihampirkan kedudukannya. Tetapi ini ulaika, sebab Allah menunjukkan ramai as-sabiqun tadi. Orang-orang itu adalah orang-orang yang dihampirkan. Ini kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Lepas tu tuan-tuan, apa dia? Kita bagi, ya, iaitu apabila kita jumpa alif lam yang terletak lepas isim isyar, ya, dia biasa akan jadi badal. Misal kata kita sebut zalika, al-kitab. Okey, contoh ini buka ayat Quran, Zalika mana apa? Itu. Al-kitab ni adalah badal. Itu macam mana nak terjemahkan? Ingat tak? Benda yang sama iaitu. Itu, iaitu kitab itu. Ada tak khabarnya lagi? Ada tak? Dia itu iaitu kitab tu. Saya kata khabar dia ini baru jadi zalika mubtada, mubtada, ya, zalika mubtada, al-kitab baru jadi badal. Itu iaitu kitab tu ala al-maktab, baru jadi khabar. Tapi kalau kita baca Al-Quran, Allah kata zalikal kitab. Itu macam mana? Mana mubtada, mana khabar? Ada mubtada khabar tak di sini? Sebahagian ulama kata ini, okey, ini saja mubtada. Berdasarkan kepada kita punya teori di atas 1, 2, maka ni jadi apa? Khabar. Maka ulama kata kitab itu iaitu Al-Quran, khabar dia ialah la raiba. Ada yang buat begitu. Kitab itu iaitu Al-Quran adalah tiada keraguan padanya. Ada ulama kata zalika itu mubtada, maka al-kitab itu khabar. Nampak? Jauhkan sikit, ini akan jadi khabar. Dia sebenarnya dia ni yang paling penting. Ulama nak cuba dapatkan pemasangan makna yang tepat. Kitab iaitu kitab Al-Quran itu adalah kitab yang tiada keraguan padanya. Kalau ini itu adalah sebuah kitab, ya.
dia diandaikan oleh para ulama sengkang. Kalau takut dengan teori, mana-mana alif lam yang terletak lepas isim apa ni? Isyarah adalah badal. Pejamkan mata, taruhkan penyengkang. Zalika huwa al-kitab. Itu ialah sebuah kitab. Maka la raiba fi jadi khabar kedua. Hudan lil muttaqin jadi khabar ketiga. Ada dia buat macam tu. Macam-macam gaya para ulama, tetapi memberikan pemahaman yang samalah. Yang paling penting boleh pasang makna yang betul. Okey. Ya, cuba terjemah zalika al-kitabu. Itu iaitu kitab tu. Tak ada predikat lagi. Ya, tapi orang Melayu malas kitab tu. Dia terbalikkan kitab tu. Kitab tu ada di atas meja. Ini khabar. Zalika al-kitab, macam mana nak terjemah? Itu, iaitu kitab itu adalah tiada keraguan padanya. Itu masih lagi mubtada. Sini barulah khabarnya. Sebab sini masih lagi badal. Cuba tuan-tuan terjemahkan zalika. Ialah. Ia ni tambah lah sikit. Ialah sebuah kitab. Itu satu. Allah nak tunjuk itu, iaitu Al-Quran adalah sebuah kitab. Kitab yang al tu menunjukkan yang diturunkan oleh Allah. Khabar pertama. Khabar kedua la raiba fi. Khabar ketiga hudan lil muttaqin. Dia macam tu. Itu gaya-gaya para ulama nak memahamkan kita terhadap satu-satu ayat Al-Quran tadi. Ya? Kita punya ni juga, kalau kita kata mubtada khabar, takut kita keliru dengan teori ni. Kalau kita kata ini badal, boleh orang-orang yang dihampirkan oleh Allah itu buat lagi khabar predikat dia. Ialah buat sendiri. Boleh. Memang akan boleh anda yang tu. Ialah orang yang mendahului orang lain. Bisa katakan. Tapi kalau kita nak kata ni mubtada khabar, untuk mengelakkan kekeliruan tu, ya, nampakkan satu dhamir yang menyengkang di situ. Ulaika humul muqarrabun. Cuba terjemahkan ulaika. Orang-orang itu atau mereka itu humul muqarrabun adalah. Ini cumanya hum ni penyengkang dia. Adalah mereka lah orang-orang yang dihampirkan. Itu untuk melarikan diri daripada kekeliruan. Okey. Mencabar soalan tu sebab berlanggar dengan formula. Berlanggar dengan formula tapi maknanya boleh juga keluar daripada masalah tu dengan kita sengkang dia. Mereka itu adalah, sebab banyak juga ayat Al-Quran macam tu. Ayat macam zalikal kitab. Tetapi kalau wa ulaika humul muflihun, itu clear dah. Seterusnya fi jannah. An-na'im. Okey tuan-tuan, berehat 5 minit. Sekejap nah.
Okey tuan-tuan, kita sambung lagi. Fi jannatin na'im. Fi mana apa? Di dalam. Jannati, syurga-syurga. Jamak kepada jannah. Jannati. Kenapa dia bagi bawah? Sebab harf jar. Dia tak ada alif lam. Mudhaf. Na'imi jadi mudhafun ilaih. Apa tanda mudhafun ilaih? Bagi bawah. Ini bab mudhaf ilaih ni berulang, beribu-ribu kali dalam Quran. Hampir setiap ayat Quran tu adalah mudhafun ilaih, fi jannatin na'im. Tiba-tiba je fi jannatin na'im. Agak ni ayat ni mubtada ke khabar? Di dalam syurga na'im atau syurga-syurga yang penuh nikmat. Khabar, okey. Biasanya khabar lah misal kata kita sebut di dalam kelas. Dia jadi apa tu? Biasanya khabar. Apa mubtada'nya? Ustaz itu ada di dalam kelas. Okey. Kalau ini khabar, mana mubtada' dia? Ya. Fi ulaikal muqarrabun fi jannah na'im. Kalau kita main-main ni, bukan main-main dengan nama ni, memang banyak-banyak boleh andai. Nanti Kak Zahra banyak keluar mazhab dia pula. Tak, memanglah mazhab betul, semuanya betul. Asalkan memberi pandangan. Tetapi supaya satu kelas ni tak pening, kita buatlah mubtada', kita sepakat. Apa dia tuan-tuan? Ulaika. Kalau tuan-tuan nak buat ulaika, ni jadi mubtada', ni jadi khabar, ni jadi khabar, kedua macam tu. Tapi kalau dalam tafsir saya, dia kata apa? Ayat berapa ni? Ayat 12. Dia kata hum. Buat je lah. Maknanya ni tak nampak. Hum jadi mubtada'. Nampak tak? Tak nampak. Tapi dia telah ganti nama daripada ulaika tadi. Orang-orang itu adalah orang-orang yang dihampirkan kedudukannya oleh Allah. Lepas tu hum fi jannatin na'im. Ini jadi mubtada', jadi khabar. Kalau nak sama-sama tadi boleh juga. Ini jadi khabar pertama, khabar kedua. Sullatun tu, lepas tu apa dia? Perkataan dia? Sullat. Jadi hal. Dia sebab dalam bahasa Arab dia kata tak, bukan dalam bahasa Arab, tapi dalam tulisan dia kata letak. Lepas nak itu, dia ada tak ada hukum. Dia nanti lain, tak tambah apa. Okey, maknanya kalau Kak Zahra nak katakan di hal, orang-orang itu adalah orang-orang yang dihampirkan kedudukan kepada Allah di dalam. Itu keadaannya. Dia ada wajahnya tu. Nanti saya tengok ada tak yang menyokong dapat kakak. Mungkin ada. Ayat berapa ni? Ya, betul Kak Zahra cakap tu. Boleh juga diandaikan itu adalah dia kata hal daripada dhamir tadi, ulaika tadi. Hum, mereka itu berada di dalam kedudukannya, di dalam jannatin na'im. Jadi maknanya kita mesti membayang-bayangkan semua tu, asalkan dia memberi makna yang tepat. Kalau kita nak mudah dia, saya ni ayat tadika aja. Mereka adalah di dalam syurga na'im. Mereka berada di dalam masjid. Mungkin dalam masjid tu boleh jadi hal kedudukannya. Okay, tak apa, boleh. Itu Kak Zahra simpan sendiri. Ini tu satu kemungkinan saja. Kalau kita letak noktah tu sudah pas, ulaika al-muqarrabun noktah, kita boleh baca fi jannatin na'im sulatun minal awwalin. Kalau kita buat macam tu, sulatun kita jadi
mubtada nanti. Okey, kita tengok sullatun pula. Ayat berapa? Okey. Okey, sekejap ya. Ayat 13. Mana sih? Okey, kalau tuan-tuan nak ayat tadika sangat senang. Okey. Sullatun. Apa makna sullatun? Satu kumpulan. Satu kumpulan yang besar. Ya, kalau dalam tafsir saya jama'atun. Ni jama'atun. Kumpulan yang besar minal awwalin. Apa makna awwalin? Orang-orang yang terdahulu. Satu kumpulan yang besar. Sullatun minal awwalin wa qalilun. Qalilun minal akhirin. Okey, ikut yang mudah dia. Ini adalah khabar. Kita buat khabar. Mana mubtada'nya? Seperti biasa, seperti biasa. Hum. Buat lagi. Mereka itu, mereka yang dalam syurga itu, iaitu mereka yang dihampirkan tadi, mereka sullatun. Macam mana nak terjemah mubtada' khabar? Ini hum mubtada'. Ya, ini khabar. Macam biasa. Ini mubtada' khabar. Mereka ada. Sini. Mereka adalah satu kumpulan yang besar, yang ramai. Minal awwalin, orang terdahulu. Ini yang menyedihkan para sahabat ni. Sebab yang banyak dulu mendahului untuk masuk ke dalam syurga ni, satu kumpulan yang ramai daripada orang-orang terdahulu. Wa qalilun, sedikit minal akhirin, daripada orang-orang yang akhir, yang terkemudian, iaitu umat Nabi Muhammad. Sikit. Tapi jangan risau, kumpulan yang pertama tadi ada Ashabul Maimanah. Tapi yang risau sebab dia dulu ni, para sahabat kan dia punya sikap dia berlumba nak dulu kan masuk syurga. Dia orang rasa dia lah patut ada Nabi Muhammad. Tak, Allah kata qalilun minal akhirin. Jadi ayat ni menjadikan para sahabat rasa sempit dada, tetapi diubat oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang ke-40. Bila cerita Ashabul Yamin, cuba tengok ayat 40. Ya? Inilah yang mengubat duka para sahabat. Apa ayat 40? Cuba baca. Cuba tengok ayat 39-40. Ini cerita Ashabul Yamin, sullatun minal awwalin, iaitu ramai juga dari kumpulan umat terdahulu. Wa sullatun minal akhirin, juga ramai daripada umat-umat yang terkebelakang, iaitu umat Nabi Muhammad. Ya, gembiralah para sahabat. Tapi as-sabiqun tetap umat terdahulu disebut. Okay. Jadi kalau nak mudah ni macam tu saja. Ini ayat mudah untuk kita nampak mubtada' khabar, mubtada' khabar. Ini bukan. Okey. Cuba tuan-tuan terjemahkan mubtada' khabar ya. Cara mubtada' khabar, cara mudah. Ulaika, mereka itu adalah, ataupun mereka lah al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Kedudukannya itu mubtada' khabar. Fi jannatin na'im, itu khabar. Dia punya mubtada' dia tak nampak. Hum. Cuba terjemah hum. Adalah. Next ni adalah. Fi jannatin na'im, syurga-syurga na'im yang penuh nikmat. Sullatun minal awwalin, dia punya andaian ialah hum sullatun. Cuba terjemah.
kumpulan yang besar daripada orang-orang yang terdahulu, umat terdahulu. Wa qalilun, sedikit, ya, kumpulan sedikit, minal awwalin, daripada kumpulan umat-umat yang terakhir. Soalannya, kenapa bagi depan? Tuan-tuan, ini dipanggil haraf apa? Haraf ataf. Bila lepas haraf ataf dipanggil apa? Ma'tuf. Ma'tuf bagi apa? Mengikut. Dia mengikut baris apa? Ya, selatul. Macam tu je. Dia mengikut. Maknanya diandaikan wahum qalilun minal awwalin. Mereka tu adalah kumpulan yang sedikit, ya, daripada umat-umat yang terkemudian. Okey. Seterusnya mubtada khabar lagi lah. Tanggung walaupun berputar-putar tulisan ni sana kemari, pergi sini pula nah. Apa dia tuan-tuan seterusnya? Ala sururin. Kemudian mauduna. Mauduna ti. Okey, ayat yang keberapa? Ya, 15. Okey. Macam biasa kita buat ada yang begini, ya, yang tak nampak ialah mubtada. Apa mubtada dia? Hum. Okey, supaya mudah. Khabar dia ala sururi. Ala mana apa? Ingat lagi hum ni siapa tak? As-sabiqun, ya, ulaikal muqarrabun tadi, orang-orang yang terdahulu, mendahului orang lain dalam masuk syurga. Mereka ni, ini keadaan dalam syurga, kalau nak cerita hal boleh. Tapi kita buat ayat mubtada khabar. Mereka adalah ala surur. Atas apa? Jamak kepada apa ni? Salah satu hati. Tapi biasa terjemah bahasa Indonesia apa? Dipan. Dipan ni apa? Sofa. Ini tempat melepak. Okey, kalau satu katil atau satu sofa disebut sarirun. Kalau dua, sarirani, atau kalau jamak dia surur. Ini ada di dalam kamus, ya, kita tengok. Seterusnya ini perkataan maudunah. Kalau fi'il madhi dia, cuba tuan-tuan keluarkan, dapat tak? Cuba keluarkan fi'il madhi dia. Wa daripada perkataan fa'ala, fa'ala, fi'il madhi, kolom nombor 1. Tukar kepada isim maf'ul, kolom nombor 5. Tengok. Setir 1 fa'ala, tukar kepada kolom nombor 5. Macam mana bunyinya? Maf'ulun. Okey. Kalau kataba, mana apa? Dia telah menulis. Cuba tukarkan kepada isim maf'ul. Maktubun. Apa makna maktubun? Benda yang ditulis. Okey. Kalau qara'a, mana? Dia telah membaca. Cuba jadikan isim maf'ul. Maqru'un. Apa makna maqru'? Benda yang dibaca. Sebab ada dipanggil ayat Al-Quran tu ayat maqru'ah. Ayat yang dibaca itu ayat Quran. Ada ayat maknanya ayat kauniyah, iaitu alam. Okey. Kita ambil perkataan ni, wadana. Ya, apa makna wadana? Kak Zarah jumpa tak? Tuan-tuan, tunggu Kak Zarah bagi muka surat. Kalau dia tak jumpa, cepat-cepat lumba dia.
Wadana. Ini bahasa dia klasik. Tak ada wadana? Tak ada ya? Alamak. Mim nun ha waw. Wadana tak ada wa ta sadda ta sa wada. Wadama dah habis. Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Okey, siapa ada kamus lain? Selain Indonesia. Ada tak? Oxford ke? Kalau tak, kita reka ayat lah. Ayat ni difahamilah. Cuma nak tengok dalam kamus. Tengok kalau tafsir saya. Jalisina muttaji'ina ala suruf. Dia tak tafsirkan. Tak ada Okey, tak apa. Kita ada kamus yang menyatakan dia maknanya menyulam. Menyulam. Okey, kalau kataba menulis, kalau maktub yang ditulis, benda yang ditulis. Qara'a membaca, makruh benda yang dibaca. Wadana menyulam, benda yang disulami. Katil yang disulam. Sulam biasanya bukan ni. Kalau dipan-dipan itu maudunah, yang disulami. Yang disulam dengan apa? Ni ayat yang ke-15. Tengok ayat yang ke-15. Ayat ke-15, sururin mansujatin biihkamin wa muta'amatin bi khuyutiz zahab. Dia kata yang disulam dengan begitu rapi, ditatahkan dengan khuyutiz zahab. Khuyut maknanya benang, emas, benang emas. Boleh bayangkan? Boleh sofa. Tapi kita di dunia ni tak adalah nak buat macam tu, membazir je kan. Ni maknanya katil yang disulami dengan benang-benang emas. Benang emas. Ini maudunah, makna benda yang disulami. Dia bagi bawah sebab apa? Lepas harfiah. Dia bagi bawah sebab apa? Sebab dia mengikut, dia jadi apa? Dia jadi sifat. Ini akan lepas harf jar. Kita kata pertama dia bagi bawah ba'da harfil jar. Yang kedua, dia adalah mausuf. Sebab kita nak kata ini adalah sifat. Bila mausuf sifat, mesti empat ciri sama. Pertama, yang sama, baris sururin maudunatin. Yang kedua, jantina dia apa ni? Mu'annas. Sebab dia jamak taksir, maka dia pun mu'annas. Okey, ketiga, bilangan dia jamak taksir untuk yang tak berakal, dia akan kembali mufrad. Ini dari segi teori dia, formula dia, maka dia pun jadi mufrad. Lagi apa yang sama? Tanwin dengan tanwin sururin maudunatin. Okey. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan hum mereka, iaitu as-sabiqun, orang yang dulu masuk syurga itu, ala sururin, adalah di atas sururin, sofa-sofa, katil-katil maudunatin, yang disulam. Tapi tak tahu sulam apa tu. Tengok, biasa ulama tafsir dia tak akan sebut zahab ke fiddah ke kecuali ada hadis. Para ulama bila mentafsirkan disulam dengan emas, mesti ada hadis yang menguatkan pendapat dia. Sebab bila Quran ni, yang pertama, yang terbaik dia ditafsirkan dengan ayat Quran sendiri. Yang kedua, yang ditafsirkan oleh hadis-hadis. Selepas tu barulah para ulama berijtihad. Allahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ya. Bagi masy'amah.
Masy'amah dengan maimanah. Apa tuan-tuan? Ini adalah masdar mimi biasanya. Masy'amah. Okey. Dia mesti sya'imah. Cuba tengok betul ke tak? Saya tak pasti Kalau maimanah daripada perkataan yamuna, yamin Cuba tengok, cek betul tak bang? Nanti bagi tahu saya. Sya'amah. Lepas tu ada tak masy'amah? Tak ada Sya'amah mana apa? Sya'amah bermakna menempatkan sebelah kiri. Betul lah tu. Betul lah. Sya'amah menempat sebelah kiri, masy'amah tempat kiri. Yamuna makna kanan. Maknanya maimanah di sebelah kanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله.